Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Pesaing sebenar kepada Daihatsu Rocky dan juga Toyota Race baru saja diperkenalkan dan model yang kita maksudkan itu adalah Honda WRV yang baru saja diperkenalkan di Indonesia. Dan selepas pengenalan model itu, ramai yang tag kepada kita, tanyakan, Abang Gan, adakah Honda WRV akan masuk ke Malaysia? Kalau masuk Malaysia, berapa pula harga dia? Bawa bertenang semua. Dan untuk video kali ini, Abang akan senaraikan 6 perkara yang kau kena tahu pasal Honda WRV. Dan persoalan yang lebih penting, adakah model ini bakal masuk ke Malaysia? So, make sure tonton sampai habis. So, macam biasalah, bagi anda yang baru jumpa channel ini, yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga untuk tekan loceng. Okey ke pintu ni? Function lagi ke absorber ni? Elok ke tak enjin ni pernah kena banjir tak? Macam aku baru first time baru beli kereta. Custom. Lah, aku dekat Custom rupanya. Nak beli kereta terpakai? Jangan risau. Custom kan ada, dia siap bagi 175 checkpoint. 1 tahun waranti. Harga fix, tak ada hidden charge. Yang lagi best, dia siap bagi 5 hari money back guarantee. Dengan Custom, semudah JDM. Jelas, dipercayai, mudah gila. Nak dapatkan kereta terpakai? Book test drive sekarang dan dapatkan di Custom. Nak lagi mudah? Klik link di bawah. Custom. Yang pertama, varian dan juga harga. Sebenarnya, WRV ni dia adalah sebuah model entry level daripada Honda, di mana model ini adalah model yang pertama diperkenalkan di Indonesia. Kiranya Indonesia adalah negara sulung ataupun yang membuat penampilan global untuk model ini. Dan of course untuk model ini adalah model entry level yang bakal bersaing dengan Rocky dan juga Race, ataupun kalau di Malaysia bersaing dengan Perodua Ativa. Dan untuk model ini sebenarnya dia adalah hasil daripada model SUV RS konsep yang pernah dipamerkan di Indonesia, dan inilah hasilnya, iaitu WRV. So, untuk di Indonesia, dia sebenarnya diperkenalkan dalam 3 pilihan varian, iaitu 1.5 liter E, 1.5 liter RS dan juga 1.5 liter RS with Honda Sensing, di mana harga dia adalah bermula daripada RM82,430 sehinggalah RM93,930. Dan kalau kita nak bandingkan dengan Race dan juga Rocky di Indonesia, sebenarnya harga untuk Honda WRV ni adalah lebih tinggi, ataupun dalam kata lain lebih mahal berbanding daripada 2 model yang kita sebutkan tadi tu. Dan of course selain daripada itu, dia ada 6 pilihan warna, iaitu yang pertama adalah merah, iaitu two tone color, di mana color body adalah merah, bumbung adalah warna hitam. Selain daripada itu, tetapi bagaimanapun yang ini cuma available untuk varian RS saja, dan pada masa sama juga kau kena tambah RM757 untuk dapatkan two tone color. So selain daripada itu, dia ada pilihan warna merah, lepas tu dia ada warna putih, dia ada putih mutiara, kelabu dan juga warna hitam. Yang kedua, design exterior. Kita imbas sikit berapakah saiz, di mana adakah saiz dia lebih kurang sama macam Ativa ataupun lebih kurang macam Ativa. Dalam erti kata lain, sebenarnya kedudukan WRV ni dia adalah di bawah Honda HR-V. Ya, HR-V abang, WRV ni adalah adik dia, yang adik paling bongsu sekali lah, berada paling bawah sekali lah. Di mana kalau kita ikutkan, panjang untuk WRV dia adalah 4060mm, dia punya lebar adalah 1780mm, tinggi dia 1608mm, manakala wheelbase dia adalah 2485mm. Dan kalau nak dibandingkan dengan Ativa, sebenarnya WRV ni adalah lebih pendek, tetapi pada masa sama juga dia adalah lebih lebar sikit dan lebih rendah sikit daripada Ativa. Dan kalau ikutkan dari segi design,
Design kita nampak solid lah. Kiranya walaupun dia sebuah model subcompact, model compact yang sangat-sangat kecil, tetapi kita nampak dia ada gabungan antara solid, ranggi dan juga padat lah. Dan kalau kita lihat pada muka depan, of course muka depan ni memang familiar dengan model Honda sekarang ni, di mana grill dia menggunakan Honda Solid Wing Face. Dan manakala untuk yang lain-lain sebenarnya dia datangkan dengan lampu LED, dengan lampu nyala siang LED juga, dan dia ada iras-iras Honda CR-V sikit, perasan tak? Dan kalau kau nampak kan, dia juga ada sedikit kemasan ala-ala skid plate, dia ada body cladding warna hitam. Lepas tu untuk rim dia ada dua pilihan tau, dia ada 16 inci dan juga 17 inci, tetapi untuk high spec 17 inci lah. Dan 17 inci tu ada datangkan dengan rim 2 tona, dan of course untuk depan dia gunakan brake disc, belakang digunakan jenis brake drum. Dan selain daripada tu, untuk yang versi high spec sekali, dia punya roof rail kau nampak kat situ berwarna hitam. Lepas tu belakang juga dia ada kemasan sedikit ala-ala skid plate juga. Dan of course dia ada roof spoiler, dia ada lencana RS dekat belakang, dan of course nampak macam, sekali lagi nampak macam CR-V. Adik CR-V lah. Yang ketiga, enjin dan juga kotak gear. So untuk enjin, apakah enjin yang digunakan pakai dekat Honda WR-V? So untuk enjin sebenarnya dia menggunakan enjin 1.5 liter NA dengan 119 horsepower dan juga 145 Nm torque, di mana kotak gear menggunakan kotak gear CVT automatic, dan ini adalah versi front wheel drive. Dalam erti kata lain, untuk enjin Honda WR-V, dia adalah enjin yang sama diguna pakai dekat Honda City dan juga enjin yang sama diguna pakai dekat Honda HR-V versi yang paling basic sekali lah. Dan dari segi suspension, depan menggunakan McPherson, belakang menggunakan torsion beam. Nombor 4, interior. So dari segi dalaman dia, sebenarnya dalaman dia nampak simple sikit. Di mana kalau kau nampak, dia ada gemuk sikit dekat bahagian tengah, di mana bahagian tengah ni kalau nampak di sebalik dia punya skrin sesentuh, dia punya orang kata skrin sesentuh 7 inci sistem infotainment tu, dekat atas dia ada satu aircon. So nampak macam a bit pelik sikit. Tetapi pada masa sama juga, jangan pandang rendah, walaupun nampak simple, benda-benda basic dia ada juga. Contohnya remote start engine, dia ada push start button, dia ada walk away auto lock, dia ada auto flip side mirror. Selain daripada tu, seat adalah versi leather. Lepas tu kita nampak interior dia ada kemasan warna merah sikit. Cluster meter dia gunakan TFT 4.2 inci. Selain daripada tu, dia ada multi angle view rear parking camera, dan juga aircon adalah yang automatic lah, of course. So kesimpulannya, dalam dia nampak simple lah, sangat-sangat simple dan basic juga, tak adalah terlalu complicated sangat. Nombor 5, ciri keselamatan. So untuk ciri keselamatan tak dapat dinafikan lagi. So sekarang ni semua boleh katakan semualah. Semua model Honda memang dibagi standard dengan 6 airbag. Honda Lane Wash mesti ada, tapi yang itu dekat high spec lah. Dan of course benda-benda basic like VSA, lepas tu like Hill Start Assist itu ada. Dan of course untuk versi high spec yang ada datang dengan Honda Sensing, dia datangkan dengan Honda Sensing full package. Kiranya full package dekat mana-mana Honda City ke, HR-V ke, Civic ke, Accord ke, yang semua ada Honda katakan Honda Sensing full, ada juga dekat WR-V. So bab safety, Honda memang tak pernah sesekali memandang rendah lah. Kira memang dia pagi paling high spec sekali lah. Nombor 6, bila nak masuk Malaysia? So, ini adalah soalan paling favorite sekali yang ramai tag kita kan. Adakah model ni akan masuk Malaysia bang? So, kalau masuk Malaysia, BR-V macam mana pula? So, macam mana pula dengan HR-V? So, mungkin ke tak? Kita nak beli ni, kita nak tunggu ni, ataupun baik beli model ni? Okey, sabar, buat tenang. So, kalau kau bertanya pada aku, buat masa ini tak ada sebarang indikator lah sama ada Honda Malaysia akan buat masuk atau tidak. Dan kalau ikutkan di Indonesia, model ini adalah model kemunculan sulung tau. Kiranya Indonesia adalah the only one country yang meluncurkan model itu. Maknanya penampilan secara global lah. Dan of course model itu turut dipasang di Indonesia. Dan menurut Honda Indonesia, dia katakan diorang juga akan ekspor model ni ke negara-negara yang akan ditetapkan kemudian. Dan kalau masuk Malaysia, kita yakin dia tak akan ambil daripada Indonesia. Sebaliknya, kalau masuk Malaysia, kalau masuk Malaysia, kita yakin Honda akan buat secara CKD. Semua sedia maklum, Honda dia ada kilang Honda di Pegoh, Melaka. So memang semua model-model Honda kecuali Odyssey memang dipasang di Melaka. So kalau masuk Malaysia, kita yakin dia tak akan masuk CBU, tapi sebaliknya akan dimasuk sebagai CKD. Dan kalau masuk sebenarnya bagi katanya aku sejujurnya aku cakap agak susah lah.
agak sedikit susah untuk Honda bawa masuk model ini sebab ini adalah entry level. Dan di mana kalau masuk ke entry level ni, dia kena bersaing dengan model-model pesaingnya lain. Especially dari segi spek tak ada masalah. Tapi especially benda yang paling penting adalah dari segi harga. Dan of course kalau masuk Malaysia, dia kena fight dengan Ativa. Ativa harga berapa? Ativa start daripada 62,000 sampai 73,000. Tetapi sebaliknya kalau Honda WRV, kalau kita convert daripada Indonesia kepada Malaysia, harga dia akan start daripada 82,000 sampai 93,000. Dalam erti kata lain, bawah 100,000. So dengan ada perbezaan hampir 20,000 ke 30,000 untuk versi high spec dengan high spec, so adalah agak susah untuk Honda nak jual model ni, kecuali dia jual atas jenama lah. Satu Honda, satu Perodua. Okay? Itu dia mungkin dari segi situ lah. Tapi kalau kau tanya pada kita, agak susah sikit lah untuk Honda kalau nak jual. Itu orang tak banding lagi dengan F50. F50 kata, abang elok beli F50 bang, 1.5 liter turbo dengan orang kata lagi canggih. Siap harga pun berapa? 80,000 kat 90,000. So lebih kurang macam tu juga. So that's why lah kalau tanya pada kami, agak susah sikit lah. Mungkin tak masuk, mungkin masuk juga. Tapi kalau tanya kami, katakan a bit susah sikit. Mungkin diorang tak pernah fikir. Tapi mana tahu, kemungkinan juga Honda Malaysia, orang katakan tak mustahil lah untuk Honda Malaysia bawa masuk. So anyway, at least kita adalah dapat lihat satu lagi model, iaitu WRV. So kalau masuk, memang betul-betul lah. Sebab sekarang ni Ativa duduk seorang kan, tak ada geng kan, bosan kan, tak ada geng. So kalau masuk WRV, mungkinlah barulah ada pesaing yang sebenar. Dan kalau compare kat Ativa 1.0 liter turbo, yang ni 1.5 liter NA. Tapi dari segi horsepower, 1.5 liter NA lebih tinggi sedikit berbanding daripada segi 1.0 liter turbo. So anyway, kita tunggu je lah pengumuman. Tapi yang pasti tahun depan 2023, WRV tidak ada dalam senarai Honda buat masa ini. Tetapi nak tahu senarai apa, iaitu kita kena tunggulah. Kita dah buat 8 model yang bakal masuk Malaysia pada tahun 2023. Okay? So, macam biasalah, kita rasa sampai sini saja video introduction, first impression mengenai Honda WRV. So, tahniah buat Indonesia kerana menjadi negara yang sulung membuat kemunculan global di sana. Tahniah. Dan tak sabar juga kita nak tunggu dia masuk. Kalau masuk, alhamdulillah. Dan macam biasalah, kalau ada soalan, nyatakan dekat ruangan bawah. Dan kita jumpa lagi dalam masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Caution.